dan menyelamatkan mereka daripada kelaparan dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Dua benda ni antara dua benda yang manusia sangat takut. Dia orang risau tempat tu tak aman, dia rasa ketakutan, dan dia orang risau perut lapar. Muhasabah untuk diri anak kan. Dah lama kita, bila kita dah lama tak puasa, terus semalam dengan hari ni kita puasa kan, lapar dia lain macam. Kita rasa ya Allah laparnya. Allah selamatkan kita daripada kelaparan sebenarnya, tanpa kita sedar. Filah yang nak kasih sekalian, something yang untuk kita ponder juga daripada surah ini adalah apa tadi ikhwah? Mereka ni telah biasa mendapat nikmat. Mereka ni telah biasa mendapat nikmat. Kalau kita reflect balik dekat diri kita ikhwah, banyak tak kita punya nikmat? Seperti mana apa? Seperti mana kita dah terbiasa dapat usrah. Dah biasa sangatlah akhir yang dapat usrah daurah. Anda tak rasa apa-apa lah. Dah terbiasa sangatlah akhir dah ada usrah daurah ni. Anda tak salin nota pun tak ada masalah. Okey je, lagi-lagi online. Bukan akhir Wafi tahu pun. Anda nak dengar je lah. Anda nak buat kerja lain, anda buat kerja lain je lah. Anda boleh tutup kamera. Sebab kita dah terbiasa dengan nikmat ni. Dengan nikmat kita dapat tarbiyah, dengan nikmat kita dapat Islam. Kita rasa biasa dan kita mula tak hargai. Yang nak risau bila kita hargai itu bila? Bila kita dah kehilangan. Bila kita dah kehilangan nikmat dakwah tarbiyah ni, baru kita dah akan rasa kehilangan. Ya Allah, apa aku buat selama ni ya Allah. Mulalah time tu syaitan nak bisik. Seganlah, tak payahlah pergi, tak payahlah jumpa. Dah termis datang sehari kot, tak selalu datang daurah kot. Seganlah nak jumpa, seganlah nak join balik. Kita mula rasa hilang seronok dalam dakwah tarbiyah ni. Lagi-lagi dalam usrah kan. Dah lama dah tahu dah apa yang Akhi Wafi akan cakap kan. Cash phrase dia dah tak kelakar dah. Selama ni pun tak kelakar pun sebenarnya. Nak kata semua benda ni nak kata biasa sangat dah. Balik-balik tujuan hidup anda dengar. Balik-balik ni anda dengar. Sama je. Bosan lah. Kita mula hilangnya rasa seronok dengan kebiasaan tu. Sebab tu ikhwan, anda risau bila benda ni jadi kebiasaan. Bila usrah kita jadi kebiasaan, jadi rutin, kita akan mula tak rasa apa-apa. Catchphrase Akhi sentak sabar hari Allah Akbar. Dia macam solat lah, solat ni. Berapa tahun dah kita solat? Berapa kali kita pernah rasa best dalam solat? Boleh kira dengan jari kan? Boleh kira dengan jari. Berapa kali kita rasa best dalam solat? Sama juga dalam tarbiyah. Mungkin sikit kita rasa best dalam tarbiyah tu, mungkin adalah beberapa surah yang kita rasa ya Allah bestnya surah ni. Tapi bila benda tu jadi kebiasaan, biasa untuk kita mula rasa benda tu remeh. Tak perlulah buka kamera. Sedangkan kita tahu benda tu akhlak. Akhlak ketika kita nak menuntut ilmu. Tak perlulah datang awal. Sedangkan kita tahu itu adalah adab menuntut ilmu. Tak perlulah inform kalau ada apa-apa. Nanti datang juga. Nanti ada recording, boleh tengok recording. Sebab benda tu dah tak ada, dah meaningless lah untuk kita. Benda tu dah meaningless lah untuk kita. Awal-awal tarbiyah macam best Akhi, Ana sukalah kat awal tarbiyah dulu, seronok-seronok, boleh jumpa depan-depan semua ni. Sekarang ni Ana rasa kering lah Akhi. Ana rasa tarbiyah ni bukan untuk Ana lah. Mula rasa macam tu. Akhirnya di manakah usaha kita untuk mempertahankan tarbiyah ini? Sedangkan tarbiyah ini perlu dipertahankan. Bukan nak tunggu seronok je baru kita nak hargai. Manusia ni ikhwah memang macam budak-budak. Memang macam budak-budak. Antum pernah tak bagi hadiah kat budak-budak? Antum bawa adik antum ke, anak buah antum ke pergi kedai mainan kan? Nak ni, nak Power Ranger ni, tuan lah, tak minta dah yang lain, tak minta dah. Kita pun belikan. Baik kan? Belikan. Wah, seronoknya, wah, bestnya. Saat dia buka je Akhi, saat dia buka je benda tu,
Benda tu tak ada harga dah di mata dia. Letak tepi. Kenapa monyok ni? Alah, adik tak dapat lagi Ultraman. Tadi tu beli Power Rangers. Tu Power Rangers, nak Ultraman. Bila benda tu jadi biasa dengan kita mula apa? Kita hilang. Hilang value tu jadi hilang. Sebab kita tak mempertahankan pun value tu. Kita tak sungguh-sungguh pun mempertahankan usrah kita dapat, kita nak datang awal. Kita nak dengar pemuajah cerita. Kita nak dengar apa yang MC cerita. MC dah penat-penat prepare, intern lagi, penat lagi kerja kilang. Ada masa untuk cerita dekat antum, setengah jam lebih pula cerita tu dekat antum. Dan memang lagi seronok sebenarnya. Sedangkan boleh je bagi excuse. Ana pun boleh je bagi excuse kan. Kita semua senang nak bagi excuse. Alasan ni memang sedap untuk didengar sebenarnya. Tapi akhirnya Ana sendiri apa tau? Terreflect. Ana ada share lah dekat satu lagi usrah Ana bawa kan, usrah belia kan. Dia tanya macam mana nak istiqamah. Ya Allah, istiqamah ni satu ayat yang, satu perkataan, satu soalan lah yang sangat berat nak jawab sebenarnya. Sebab bila benda tu jadi kebiasaan, betul lah nampak macam istiqamah. Tapi dia macam kita ada, tapi kita tak ada. Macam mana tu Afifi? Ana cuba explain Antum faham tak perkataan sahabat ni apa? Siapa boleh komen dekat Ana sahabat tu apa? Kita selalu minta dekat doa kita kan. Thabbit qulu ala baladin, apa? Thabbit qulubana ala dinik kan. Ya Allah, apa benda sahabat tu? Boleh siapa komen tak? Siapa komen? Boleh tak siapa komen? Sahabat tu apa? Tempat kita pinjam duit. Macam mana tu? Macam mana tu Aziz? Sahabat. Semoga sahabat tetap ataupun maintain hati ataupun sentiasa berada dalam Islam. Berarti fillah. Ana pernah mendengar teguran dulu kan dalam daurah Ana sekali. Ikhwah tu kata apa? Ikhwah, sahabat ni tak semestinya kita datang usrah selalu kan. Boleh jadi kita datang usrah selalu tapi kita tak sahabat pun. Boleh jadi kita sentiasa join daurah tapi kita tak sahabat pun. Sahabat ni tak datang dengan kita relax. Sahabat ni bila apa? Kita buat something dan kita diuji. Dan kita masih berpegang teguh pada jalan dakwah dan tarbiyah ini. Bila kita buat dakwah, bila kita buat tarbiyah, kita buat usrah. Dalam buat usrah pun kadang-kadang kita mula rasa biasa. Alah dah biasalah bagi usrah ni tak payah study lah. Anda dah tahu dah nak goreng apa. Nak goreng kan kita guna kan. Kita seolah-olah kita tak bersalah kita sampaikan dekat anak buah tu dengan keadaan apa. Cincai je lah. Apa nak cakap lah, tak payahlah study. Sebab benda tu telah jadi kebiasaan, menjadi rezeki yang kita selalu dapat. Kita tak mempertahankan pun benda tu. Kita tak bersusah. Poin kat sini adalah bersusah. Bila antum bersusah dapatkan something, atau lebih hargai. Percayalah. Para sahabat yang dapat Islam tu secara susah, mereka lebih hargai. Mungkin kita dapat Islam ni senang. Mungkin kita dapat tarbiyah ni senang. Orang yang datang dekat kita. Tengoklah dalam sirah kan. Sahabat-sahabat mana yang sangat-sangat hebat adalah sahabat yang mencari Islam. Mereka lah yang antara yang paling hebat kan. Antum kenal kan? Suhaib Ar-Rumi. Siapa lagi? Ramai lagi kan? Yang bukan daripada Mekah pun. Tapi perjalanan mereka untuk dapatkan Islam. Mereka lebih hargai. Tak pelik lah nak tengok orang mu'alaf dia lebih nak faham Islam daripada kita nak faham Islam. Susah dia nak dapat. Kena apa? Kena dengan family lagi. Gaduh dengan family. Masalah keluarga. Family tak terima. Ditolak, disisihkan. Kita tak berada dalam keadaan tu sebab apa? Kena control habit, kena solat sorok-sorok. Ya Allah, mana? Nikmat apa kita dustakan, ikhwah? Nikmat apa kita dustakan? Banyak sangat nikmat kita dapat. Tapi masih lagi kita memilih untuk apa? Untuk memerhati semata-mata. Dan anak nak tengoklah. Sama-sama bantu diri kita lah kan? Dengan soalan. Anda dah present tadi, jadi nak tahu jawapan daripada antum lah.
Soalan pertama, apakah kunaan-kunaan yang disebut oleh Allah sebagai peringatan kepada Quraisy? Boleh senaraikan tak? Ni macam feedback lah sama-sama kita tengok antum dapat tak apa yang Anas share sebenarnya malam ni, apa yang di-sharekan malam ni lah. Boleh? Siapa-siapa? Nak tengok kita alert ke ataupun kita apa macam dengar radio je? Rezeki apa dalam bentuk spesifik sikit, Cik Arif? Dah betul dah tu, rezeki yang melimpah, rezeki yang macam mana, apa yang diceritakan dalam surah Al-Quraisy ni? Tanah yang subur. Ada ke Baru sekarang. Tanah diorang gersam dulu. Diorang tak ada apa-apa dekat tanah diorang. Tapi apa yang diorang dapat adalah keamanan hakiki, untouchable, harta yang terbuka luas di negeri lain. Okey, apa tu? Apa tu? Dari mana diorang dapat? Diorang dapat keamanan tu daripada ayat berapa? Yang harta yang luas terbuka ke negeri lain tu negeri apa? Waktu bila? Voice. Boleh voice lah. Daripada Yaman dengan Syam kan. Yaman dengan Syam tu bila-bila masa ke? Mana tak markah kot. Baru jawapan panjang sikit. Keamanan dan keuntungan daripada ni. Ada masa. Okey, masa apa? Akid jawab. Kalau sejuk dekat Yaman. Lagi? Kalau panas kat Syam. Jazakallah. Ya Akid. Jazakallah Akid Arif. Menyambung kan. Kita men-trigger otak kita masing-masing sama-sama kan. Okay, jazakallah. Kita connected lah. Kita masing-masing. Alhamdulillah. Kita masuk pada soalan nombor 2. Apakah kelebihan dan kegunaan yang Allah bagi kepada kita? Cek balik diri kita. Apa pula Allah bagi dekat kita? Allah bagi kita dapat buka puasa pizza. Alhamdulillah. Keamanan kecuali politik. Bagi kesan tak dekat kita sebenarnya benda tu? Kita je rasa terkesan kan, sedangkan sama je. Selagi mana kita tak ubah diri kita, selagi mana kita tak melaksanakan tujuan hidup, apa beza kita? Apa beza kita? Nak apa? Bila tengok part-part yang lain kan yang berlaku kat sekeliling dunia ni kan. Apa nikmat yang kita ada? Apa kelebihan dan kurnia Allah bagi dekat kita? Semua orang ada. Okay, Arif, Ana nak jawab daripada semua orang ya. Ana check, Ana takkan go ke soalan seterusnya kalau tak ada jawapan daripada semua orang. So Arif kata logam kita. Okay, Arif dah bagi jawapan, Haziq dah bagi jawapan. Macam-macam. Tarbiyah. Okay, Syazwan jawab tarbiyah. Farid terleft, boleh tolong contact. Okay, Razi macam-macam tu boleh spesifik lagi ya. Tenaga remaja, Allahu Akbar kan. Masih lagi remaja, tidak lapar, cukup makan, Alhamdulillah. Lagi-lagi ada lagi tak jawab ni. Hafiz tak jawab lagi. Hamzal tak jawab lagi. Ijat jawab apa? Lesen kereta. Ijat dapat lesen kereta. So dia gunakan lesen kereta tu untuk dakwah kan. Ibu bapa, Allahu Akbar kan. Ada di antara kita tak ada dah ibu bapa. Tapi sejak kita bersama dengan ibu bapa kita, sejauh mana kita telah membantu ibu bapa kita mengenal Allah? Sejauh mana kita telah membantu orang-orang sekeliling kita mengenal Allah? Sejauh mana kita telah membantu orang-orang kontak kita mengenal Allah? Okay lah, dah dapat kelebihan yang ada ni kan. Apakah kewajipan kita terhadap kelebihan tersebut? Tadi ada kata bapa, ada kata lesen, ada kata laptop, ada kata kamera. Tak ada. Kamera ada, kena boleh tolong buka kan. Sebab nikmat Allah bagi. Allah bagi nikmat kan. Ada orang memang betul-betul tak kamera. Yang betul lah tak ada. Ada tak yang kita boleh cadangkan? Ataupun daripada surah tadi kita faham apa kan? Daripada surah
Quraisy ni tadi apa kita faham? Falyabudu rabb hadzal bait. Sembah Tuhan, laksanakan tujuan hidup, sembah Allah. Rumah kita ni Allah yang punya sebenarnya. Bukan nak kata dekat Mekah tu je, tak. Seluruh dunia ni Allah punya. Allah lah pemilik tempat ni. Tempat kita sedang hidup ni sekarang kan. Akhirnya kita ni terlalu lupakan Allah. Kita tak dapat pun apa tu? Kita tak dapat pun satu kesedaran kan bila kita kembali balik pada Allah. Jazakallah kepada yang menjawab. Ana harap itu menjadi amal-amal pahala untuk antum kan. Bukti-bukti antum ni ikhlas dalam nak menuntut ilmu, antum memang ikhlas dalam nak apa? Dalam nak mendapat dakwah dan tarbiyah kan. Umrah tarbawi yang kita boleh dapat lah nak boleh share dekat antum juga kan. Inilah macam anda cerita tadi tu, kebiasaan sangat bahaya sebenarnya. Halaqah, tarbiyah, program tarbawi kita yang tidak hidup kerana lupa pada objektifnya. Kita lupa lah objektif kita. Kita ingat nak datang je. Sedangkan objektif kita hadir halaqah, kita dapat tarbiyah adalah untuk ubah kita kepada diri kita lebih baik. Apa beza kita daripada awal sampai sekarang kita join tarbiyah? Kalau masih lagi kita buat kerja last minute kan. Apa beza kita dalam tarbiyah kalau kita masih apa? Kita masih lagi tak berani untuk kehadapan. Apa beza kita sebelum dan selepas kita dapat tarbiyah? Kalau kita masih lagi apa? Masih lagi mementingkan diri, memikirkan tentang diri sendiri daripada orang-orang lain kan. Dan yang kedua adalah selepas keluar daripada kebiasaan nak buat apa? Lepas kita dah sedar dah daripada kebiasaan kita, akhirnya tolonglah diri kita untuk mengenal Allah. Tolonglah diri kita untuk gunakan masa yang tak banyak dah ni. Dah nak start semester dah ni. Rezeki yang banyak yang Allah bagi ni. Sedar-sedar nanti habis hilang. Gunakanlah sebaiknya untuk apa? Tingkatkan hafazan kita. Tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Tingkatkan bacaan tafsir yang kita ada. Bacaan sirah yang kita ada. Takkan nak tunggu giliran kita jadi MC baru kita nak study. Giliran kita jadi MC untuk study tu nak membuktikan yang kita boleh study sebenarnya. Kita ada masa sebenarnya. Tapi ke mana perginya masa kita sebenarnya? Masa yang sikit jadi ujian, masa yang banyak pun jadi ujian sebenarnya. Yang ketiga adalah rasa aman itu nikmat sebenarnya. Ikhwah, Allah SWT berikan kita nikmat aman dekat Malaysia ni bukan untuk kita bersenang lenang Untuk kita ni buat sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh kerana dakwah tarbiyah. Untuk tingkatkan nama Islam tu balik. Orang-orang dekat, kalau tengok dekat negara-negara yang berperang sekarang, Syria, mereka datang kat Malaysia semata-mata untuk apa? Untuk nak belajar, untuk aman. Sebab anda pernah sembang dengan seorang daripada Syria, dia kata apa? If I don't come here, I will be forced to join war. And I will be killing my fellow Muslim. Akan gaduh sama Muslim. Dipaksa untuk jadi tentera. Kalau dia tak dapat untuk sama belajar. Kita dah dapat untuk belajar, masih lagi kita mempersia-siakan nikmat yang kita ada tu kan. Mempersia-siakan nikmat yang kita ada. Kita tak cuba pun untuk apa? Untuk ambil ruang ni nak dapatkan kefahaman Al-Quran, nak faham sungguh-sungguh sirah, nak cuba untuk laksanakan seperti mana Rasulullah SAW cuba laksanakan. Ikhwatifillah, antum dah nak masuk tahun 3 dah. Ada nak masuk tahun 4 dah. Apa kita nak tinggalkan sebenarnya? Rasa aman tu adalah semata-mata untuk kita datang come and go je ke? Tak ada apa ke bentuk kesyukuran yang kita boleh zahirkan? Kerana keamanan yang kita perolehi tu jika mendapat anugerah daripada Allah, walaupun saya zahir sebenarnya sangat suka. Allah yang bagi nikmat tu. Hakikatnya dapat sangat susah keamanan ni. Politik tengah bergolak ke apa ke, kita alhamdulillah Allah masih lagi bagi keamanan kan. Masih lagi boleh makan, masih lagi boleh hidup. Hanya yang berdakwah saja yang dapat. Mendapat nikmat tak semestinya Allah sayang. Akhirnya kita dapat nikmat banyak-banyak. Contoh macam tadi kan dalam surah Al-Fil kan. Akhirnya kadang-kadang nikmat tu hanyalah sebagai apa? Sebagai nak kaburkan mata dia je. Nak kaburkan mata dia je sebagai istidraj. Kalau betul
bila Allah bagi Allah bagi rezeki tu adalah tanda Allah sayang, kenapa banyak sangat ujian diberikan kepada Rasulullah? Kenapa banyak sangat ujian diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Tanda Allah sayang adalah orang yang melaksanakan tujuan dia ada dekat hidup ini dan dia tak kisah apa yang apa yang orang kata pasal dia, apa yang dia buat. Orang nak kata pelarian ke, Nabi Ibrahim dicampak keluar daripada dia punya negeri kan. Dicampak dalam api. Macam-macam. Tak ada rumah, homeless. Tapi akhirnya di mata Allah SWT sangat mulia kan. Menjadi khalil kepada Allah. Khalilullah. Allah memberi nikmat kepada mereka yang bersungguh-sungguh nak melaksanakan dakwah. Tak nak simpan dekat diri dia je, nak orang lain dapat tahu juga. Nak laksanakan tujuan hidup yang nombor 2 ni, khalifah ni, sangat berat orang nak buat. Mendapat nikmat tak semestinya Allah sayang. So, jazakallah kepada antum semua kerana mendengar sebentar tadi. Ana rasa kan inilah satu ayat yang satu surah yang sebenarnya memberi kita wake up call. Ana sejujurnya bila ana awal dapat surah ni kan, ana rasa macam betul lah. Time tu memang ana tengah rasa lesu dengan tarbiyah ni. Maksudnya rasa macam sama je, asyik-asyik hujung minggu daurah je. Asyik hujung bulan daurah je. Setiap minggu usrah je, rasa macam sama je. Nak kena sampai ke usrah lagi. Rasa macam dah jadi robot sangat tau dalam dakwah tarbiyah ni. Tapi akhirnya Allah ketemukan ana dengan surah ni. Time tu ana tengah taklim. Di surah Al-Akh ni sampaikan, ana rasa ya Allah. Ana ni sebenarnya tak bersyukur nikmat tarbiyah ana dapat selama ni. Orang lain tak dapat pun. Tak dapat pun ruang nak bagi pahala macam ni kan. Tak dapat peluang pun untuk apa? Untuk menguji kesabaran macam ni. Selaku pendengar, ana ingin minta maaf kepada Murabi yang menaruh harapan pada pendengar yang masih tertidur je. Ayolah kita bangkit. Sampai bila kita nak tidur? Sampai bila? Masa kita dah tak banyak dah. Antum pernah dapat surah Al-As kan? Tak banyak dah. Waktu kita berbaki sikit saja. Kita nak tunggu kita habis belajar. Nak tunggu kita kerja nanti. Tak ada dah masa time tu ikhwah. Time tu antum lagi cabaran lebih dahsyat. Kalau kita tak biasakan diri kita sekarang, time tengah belajar, bagaimana kita dekat zaman alam pekerjaan nanti? Yang mana intern ni tahu lah. Dan intern ni tahulah betapa toughnya kan. Dengan tahan cacian, makian, carutan, dengan orang-orang sekeliling, kan? Sembang pasal perempuan, kan? Sembang pasal apa? Pasal nak cuci mata. Ajak tengok video lucah kat phone sama-sama. Benda tu berlaku ikhwah dekat apa? Dekat komuniti umat Islam sekarang. Ajak solat tak solat. Reality. Macam mana kita nak pertahankan diri kita time tu? Kalau kita tak dapat kekuatan tarbiyah sekarang, kalau kita tak cuba laksanakan dakwah sekarang. Percayalah ikhwah, bila antum laksanakan dakwah bukan untuk diri antum. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri antum sebenarnya. Antum laksanakan dakwah untuk diri antum sebenarnya. Bagi kekuatan untuk diri antum. Bagi kefahaman untuk diri antum. Sebab antum yang menyampaikan. Reminder sebenarnya first datang untuk diri anda. Semakin anda ni nak ke penghujung ni, nak masuk alam yang anda tak tahu alam apa ni lepas ni. Alam pekerjaan ke, alam master ke kan. Moga Allah pandulah. Tapi anda perlukan reminder-reminder yang lebih banyak sebenarnya. Kuatkanlah diri antum, ikhwah muhasabah. Tak banyak dah masa. Lebih separuh dah antum telah habiskan dekat UTM ni. Lebih separuh dah masa. Cuba untuk kumpulkan orang, siapa-siapa yang kawan-kawan kita ajak. Ana sebenarnya ada buat sesi setiap hari Jumaat sebenarnya. Sesi yang open lah. Ada 2 sesi terbuka. Kalau antum betul nak tahu jadual Ana boleh tanya Ijat lah. Ijat dia tahu jadual Ana kan. Ada 2 kali sesi terbuka Ana buat hari Rabu. Hari Rabu antara Maghrib Isyak dengan hari Jumaat lepas Isyak. Yang tu memang open kepada siapa-siapa yang nak ajak kawan-kawan kan. Tapi it start from yourself lah. Kalau antum betul-betul sungguh-sungguh nak, antum
boleh PM Ana lah. Akhirnya Ana nak ajak lah kawan Ana seorang, dua, tak kisah. Yang penting ada benda kita cuba. Dan daripada kita habiskan cuti kita ni tak buat apa-apa, asyik fikir pasal masalah diri sendiri je. Ana ada share lah juga kan dengan ikhwan-ikhwan yang bekerja ni kan, yang apa tu, diorang tanya pasal depression pula. Banyak lah soalan diorang memang, sebab diorang dah hidup kat dunia sebenar kan. Bila diorang tanya pasal depression, orang depressed ni dia banyak hidup, dia banyak fikirkan pasal diri sendiri sebenarnya. Sebab itulah solution yang diberikan dalam Quran adalah fikir pasal orang lain, bantu orang lain. Bila antum bantu orang lain, antum baru bersyukur dengan apa yang antum ada. So siapa yang sudi nak try ajak kawan-kawan dia ke, junior-junior dia ke, ataupun tak ada pun nak ajak tapi nak try menyampai ke, nak try share something ke, Ana boleh setkan satu ruang untuk antum. It's about now, ikhwah. It's about what you can do now. InsyaAllah lah. Dan bersedialah diri kita untuk daurah esok. Daurah esok tolong ingat petang pagi tak ada apa-apa, pagi boleh berzikir, boleh baca kahfi, esok hari Jumaat. Pagi dan malam. Malam sesi bersama dengan Ana santai-santai. Ana sangat mengharapkan antum semua ada. Nanti boleh tolong kontak Hafiz dengan Farid. Macam mana boleh terkeluar kan? Ini masalah internet kat sana kan. So Ana harap antum, dia sangat best lah, malam tu sangat best. Ana dah berhari-hari dah stay up dah nak fikirkan aktiviti. Dah dapat ada aktiviti yang sesuai untuk antum buat sama-sama. So kita tunggulah malam esok dan petang esok insyaAllah. Petang ni lagi penting lah sebenarnya. Kalau petang antum tak join, antum takkan faham lah aktiviti malam. Kena join petang dulu. So sama-sama ingatkan, kalau Ana tak ingatkan sesama antum, hargailah usramik antum ada sekarang. Selagi mana tak hilang lagi. Selagi mana tak hilang lagi kan. Antum akan menghargai usramik antum bila dah hilang. Janganlah minta hilang. Ana sekarang 4 orang usramik tinggal kan. Rekodkan esok petang. Wan dengan Razi kerja kan. Boleh kita rekodkan. Boleh rekodkan. Tapi malam boleh join kan. Malam kita berseronok insyaAllah dengan game ukhuwah secara online. Tak pernah orang buat ni. Sebab apa? Sebab tak ada orang fikir nak buat. Lepas Ana dapat jawatan ni, Ana memikul jawatan ni dengan dengan bersungguh-sungguh lah, memikirkan apa boleh buat. Nak buat apa ni? Adalah idea nak buat apa. Okay, kita jumpa lagi. Zakallah ikhwah. Siapa ada buat nota boleh share kan. Siapa yang rasa nak ajak kawan-kawan sesi hari Rabu ataupun hari Jumaat yang nak buat share open, boleh dropkan. Tak adalah. Boleh PM Ana, PM tepi. Siapa yang rasa Ana sebenarnya dah lama dah nak menyampai tapi Ana tak ada audience, Ana tak tahu nak sampaikan dekat siapa. Ana dah praktis lah dalam usrah tapi Ana rasa tak cukup lah nak sampaikan kat usrah je. Break the wall. Kadang-kadang barrier otak kita tu kita kena break sekali je. Tanya dulu Razi, tanya dulu Wan kan. Razi dulu Ana sampai live dengan dia dekat IG tu. Sama-sama dulu. Macam mana ni? Bismillah jalan. Kita live kat IG sama-sama, jadi awkward dua-dua kan. Tapi nak kata benda tu dah break the ice. Sebenarnya senang, okey je sebenarnya. Memanglah kadang-kadang tergagak ataupun terlupa poin kita sampaikan. Tapi that is the process of nak sampaikan. Persoalannya kita buat something ke tak? Apa yang mampu kita bagi alasan dekat Allah nanti? Tak cukup masa lah Allah. Ni cuti ni banyak masa. Banyak ni lah tanggungjawab lah. Apa tanggungjawab? Homework. Antum tak kenal lagi erti tanggungjawab ikhwah. Selagi mana antum tak keluarkan diri antum daripada kepompong student semata-mata. Ambillah kepompong Islam tu. Hadis nombor 7 tu banyak tak ada tanggungjawab. Tu baru Islam, tu baru tanggungjawab. Hadis nombor 7 kan. Wallahualam, ana situ saja. Ana ingat kan sampai pukul 12 atau pukul 1. Tak sangka pendek dah hari ni ana sampaikan kan. Alhamdulillah. Tu pun nikmat. Tu pun nikmat Allah bagi. Bersyukurlah atas nikmat ni.